A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Ar-Ra'du. Kelas hari ini ditaja oleh Target to Jannah. InsyaAllah kita sampai ayat yang ke-16. Di hari ini kita sambung ayat yang ke-17. Okey. Apa dia antara pengajaran ayat yang lepas dan kaitannya dengan ayat hari ini? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lepas, ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Qul afattakhaztum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi fatashabaha al-khalqu 'alayhim Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Intipati daripada ayat 16 ialah Allah nak mengajak, Allah perintahkan Nabi supaya berdakwah, dan salah satu cara berdakwah ialah dengan membuka minda manusia, dan cara nak buka minda ialah dengan bertanya soalan. Cara nak buka minda ialah dengan bertanya soalan, supaya dengan soalan ini mereka akan berfikir. Manusia selagi mana dia tidak berfikir, dia tidak akan dapat ilmu dan tidak akan dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menjadikan manusia berfikir, banyak ayat-ayat Al-Quran mengajak manusia berfikir dengan cara bertanya soalan. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi supaya berdakwah kepada orang musyrikin dengan membuka minda mereka. Allah kata, "Qul wahai Muhammad, tanyalah mereka, sebab mereka setiap hari dah berpuluh-puluh tahun pagi petang siang malam sembah berhala. Satu benda yang tak masuk akal, satu benda yang tak boleh diterima oleh akal yang waras. Maka supaya mereka sedar perbuatan mereka adalah salah dan sangat-sangat tidak patut, maka Allah perintah pada Nabi supaya bertanya pada mereka, Man rabbus samawati wal ard? Siapakah pemilik, pencipta, pengurus langit-langit dan bumi-bumi? Maka Allah juga perintah pada Nabi, jawablah kepada mereka, sudah pastilah semua manusia akan menjawab Allah. Di situ sudah menempelak, jawapan ini sudah menempelak perbuatan orang-orang musyrikin Mekah yang masih tidak nampak bahawa yang mereka sembah tu adalah makhluk yang Allah sebut selepas itu. Qul afattakhaztum, kalau Allah yang mencipta langit dan bumi, kenapa kamu masih menjadikan selain daripada Allah sebagai awliya, sebagai penolong, sebagai pelindung, yang kamu rasa dia melindungi kamu, tetapi sebenarnya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Berhala yang kamu sembah tu bukan setakat tidak boleh melindungi kamu, tapi patung berhala itu sendiri pun tidak boleh memiliki apa-apa kebaikan ataupun menolak kemudaratan untuk diri mereka sendiri. Jadi kalau untuk diri mereka pun berhala tidak boleh membawa kebaikan ataupun tak boleh menolak kemudaratan, maka apatah lagi untuk berhala itu membawa kebaikan pada kamu dan menolak mudarat daripada kamu, lagi tak mungkin. Jadi kenapa kamu tidak berfikir? Lepas tu Allah kata, Qul hal yastawil a'ma. Puncanya apa?
Katalah wahai Muhammad, tidak sama orang buta dan orang yang celak. Mereka masih tidak nampak kebenaran Allah, kehebatan Allah, dan masih menyembah berhala yang tidak memberi apa-apa kebaikan. Sebab apa? Sebab mereka a'ma, buta. Jadi Allah sifatkan orang musyrikin Mekah ataupun siapa saja yang menyembah selain daripada Allah umpama orang buta. Dia tak akan nampak. Tunjuklah apa sekalipun, dia tak akan nampak sebab dia buta. Sedangkan Nabi Muhammad dan para sahabat yang dah meninggalkan berhala, sebaliknya menyembah Tuhan, mereka itu seumpama al-basir, orang yang celak. Orang yang melihat kebenaran, dia nampak dah. Nampak dengan akal. Dan juga Allah kata, adakah sama kegelapan dengan cahaya? Iaitu orang-orang musyrikin dan siapa saja yang menyembah selain pada Allah, sebenarnya mereka berada dalam kegelapan. Dalam mereka buta, berada pula dalam kegelapan. Mereka tak akan nampak cahaya. Mereka tak akan nampak hidayat. Manakala Nabi dan para sahabat sentiasa berada dalam nur, cahaya. Walaupun mereka di waktu malam, tapi mereka tetap beribadat kepada Allah sebab dalam hati mereka ada cahaya. Kemudian Allah sambung lagi, tanya lagi mereka, adakah mereka menjadikan bagi Allah itu sekutu? Yang mana berhala yang mereka sekutukan bersama Allah itu juga khalaku, mencipta sebagaimana ciptaan Allah. Adakah begitu? Maka akhirnya kalau sama-sama mencipta, mereka pun fatashabahal khalqu. Mereka keliru. Ciptaan siapa yang hebat? Ciptaan Allah ataupun ciptaan berhala? Kalau betul lah berhala itu boleh mencipta. Kalau sampai tahap tu ada keuzuran sedikit. Sebab berhala pun boleh mencipta, Allah pun mencipta. Akhirnya mereka keliru. Ciptaan siapa yang hebat? Kalau betul ada. Tapi terbukti berhala mereka sedikit pun tidak boleh mencipta. Bahkan Allah kata pada Nabi, bagitahulah pada mereka, Allah lah khaliqu kulli syai'in. Allah bukan setakat mencipta langit dan bumi, tapi Allah mencipta segala-galanya termasuklah berhala tu. Jadi kalau berhala dan yang menyembah berhala, Allah yang menciptanya, maka sepatutnya mereka hanya menyembah Allah yang wahwal wahidul qahhar. Yang dia saja yang esa dan dia saja qahhar. Qahhar ni makna yang menguasai, yang mengatasi. Jadi kalau berhala tu lemah, yang menguasai dia siapa? Manusia yang mencipta berhala. Jadi manusia tu macam ada al-qahru, ada kuasa. Tetapi yang atas pada manusia yang mencipta berhala siapa? Ada lagi yang lebih berkuasa. Siapa? Al-Wahidu Al-Qahhar. Itu yang Al-Qahhar, yang esa, yang terunggul. Jadi sepatutnya sembahlah Al-Wahidu Al-Qahhar. Jadi ayat 16 ni Allah nak bagi tahu punca manusia tak nampak kebenaran, masih menyembah benda yang tidak memberi manfaat ialah sebab hatinya mati. Seumpama mereka orang yang buta, tak akan nampak apa-apa kebaikan. Okey, ayat yang ke-17 yang kita akan belajar hari ini ialah Allah nak buat perumpamaan. Allah nak buat perumpamaan supaya orang-orang musyrikin dan orang-orang yang tidak beriman lebih mudah untuk nampak. Lebih mudah untuk nampak apa ni? Perbezaan antara hak dengan batil. Perbezaan antara kebenaran dengan yang sesat. Sebagaimana kita dah belajar dalam surah apa? Surah yang lepas. Allah banyak buat contoh-contoh perumpamaan dalam Al-Quran. Apa tujuan? La'allahum yatazakkarun. Supaya manusia lebih mudah faham dan lebih mudah untuk mendapat tazkirah, peringatan. Dah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anzala, dia telah menurunkan minas sama'i, dari langit, dia telah menurunkan daripada langit. Apa dia? Air ataupun hujan. Ini perumpamaan dalam ayat ni. Ataupun contoh.
Allah kata air, satu air. Sama dengan apa ni? Air turun daripada langit. Allah nak cerita bukan tentang air, tapi tentang hidayah, tentang Al-Quran. Iaitu kalau air turun daripada langit, maka Al-Quran pun turun daripada langit. Bila Allah buat contoh perumpamaan, dia mesti ada persamaan. Contoh Muhammad, Fatimah seperti bulan. Itu perumpamaan. Apa persamaannya? Iaitu dari segi kecantikan. Jadi kalau air turun daripada langit, Allah nak buat contoh tentang apa? Tentang Al-Quran. Apa persamaannya? Iaitu dua-dua turun daripada langit. Kalau air turun daripada langit, Quran pun turun daripada langit. Okey, kemudian fasalat, lalu audiyah ni audiyatun, jamak kepada wadi. Kenapa? Audiyah. Tak pernah dengar? Audi pernah dengar? Audi. Tu fitnah Dajjal tu. Audi dia biasa dengar, Audiyah jarang dengar. Okey. Apa makna wadi? Wadi adalah lembah. Lembah ada macam ni. Tempat yang macam berlubang. Kemudian dia boleh menakung air. Itu dalam bahasa Arab dia panggil wadi. Kalau jamak atau plural, audiyah. Jadi Allah kata salat. Salat ni mana? Membanjiri. Apa yang membanjiri? Wadi-wadi. Tengok bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Yang membanjiri bukan wadi, bukan lembah. Yang membanjiri ialah air. Tapi Allah guna dalam bentuk balaghah nak bagi tahu air tu banyak sangat, seolah yang banjir bukan air tapi lembah. Okey? Bila air turun daripada langit, hujan turun daripada langit, maka lembah-lembah itu mengalir. Sebenarnya air mengalir ke lembah. Kan biasanya air turun daripada kalau ada bukit ke gunung ke, air turun atas gunung kan, atas bukit. Kemudian air itu akan turun. Bila dia turun, dia pergi ke mana? Dia pergi tempat yang rendah kan. Di sinilah tempat yang menakung air hujan. Tempat menakung air hujan ni dia panggil wadi. Okey. Jadi air turun daripada langit, kemudian ditakung oleh lembah-lembah membanjiri. Sala ni daripada sailun. Sailun makna hujan lebat. Ada juga yang terjemah banjir. Lembah-lembah. Biqadariha, dengan ini dah jadi bahasa Melayu. Qadar. Qadar apa? Dengan had dia, dengan qadar dia. Tapi qadar memang disebut qadar lah dengan. Saya nak sekadar 1 kilo. Dengan qadarnya. Apa maksud ni? Dengan kadar apa ni? Ha ni balik pada wadi. Iaitu ada wadi yang kecil je. Ada wadi yang besar. Ada wadi yang lagi besar. Maksud apa ni? Wadi itu akan menakung air mengikut saiz dia. Okey. Yang kedua, apa dia ni? Wadi. Wadi ni ataupun lembah sama dengan apa? Kalau dalam konteks air hujan, dia tempat menakung air hujan. Tapi kalau di konteks Al-Quran, wadi ni apa dia? Apa dia? Dalam manusia tu apa dia? Hati. Hati.
Wadi ni ibarat hati ataupun qalbun. Jadi kalau saya tanya air ni, dia boleh menakung banyak mana? Jawapannya sekadar keluasan lembah. Dan seolah yang sama, hati manusia ni boleh menakung ilmu ataupun hidayat daripada Al-Quran sebanyak mana? Setakat mana hati tu bersih. Kalau hati tu bersih, dia akan menakung banyak ilmu, banyak hidayat. Kalau hati tu jenis kotor, sekejap bersih, kecil je, maka dia boleh menampung ilmu yang sedikit je. Kadang-kadang dia belajar banyak, tapi yang dia dapat faham sikit je. Sebab apa? Sebab wadi dia kecil. Hatinya tak berapa bersih. Okey, kemudian fahtamalah, lalu ihtamala, ni salat fi'lun. Kalau isim dia sailu, maka hujan yang lebat itu ataupun air yang banyak itu membawa oleh arus ataupun air yang banyak. Zabada apa mana? Buih-buih. Kan biasa kalau air tu dah banyak sangat kan, daripada gunung dia turun, kemudian dia bawa ke tempat-tempat lurah ataupun longkang ke ataupun lembah ke, kemudian dalam air tu, di atas air tu ada apa? Buih-buih. Mungkin susah kita nak nampak lah, tapi kalau kita pergi ke laut, kadang-kadang laut yang kotor tu ada tak buih-buih di atas laut tu? Ada kan? Dan dalam buih-buih tu bercampur pula dengan sampah-sampah. Itu makna zabada. Jadi air itu asalnya bersih. Air umpama Al-Quran. Yang ketiga pada buih. Buih ataupun kotoran. Di sini apa dia? Kotoran tu apa dia? Nafsu syahwat. Nafsu syahwat ataupun akidah yang rusak. Ia adalah seperti buih. Kemudian rabia ni, rabia asal dia rabwatun makna tinggi. Buih-buih itu berada di atas permukaan. Ini permukaan. Ini buih-buih ni berada, rabia makna di atas. Ataupun di tempat yang tinggi. Okey. Itu je contoh. Lepas ni contoh lain pula, iaitu api. Allah dalam ayat ni Allah bagi dua contoh perumpamaan. Satu pasal air, yang kedua pasal api. Sekarang kita nak faham dulu contoh air. Okey, apa yang Allah nak sampaikan daripada contoh ni? Kita dah belajar sebelum ni, tujuan Allah buat contoh apa dia? Tujuan Allah buat contoh contoh-contoh dalam Al-Quran ialah la'allahum yatazakkarun. Surah apa ni? Az-Zumar ke? Bahasa Az-Zumar, tak ingat ayat 27 ke? Cuba cek. 20? Okey. Dan sebab itulah proses untuk mengambil tazkirah ialah mesti faham, mesti berilmu. Dan sebab itu Allah mengatakan wama ya'qiluha illal alimun. Ini surah Al-Ankabut ayat 43.
Allah kata, kami buat contoh-contoh dalam Quran. Dan tidak ada yang ya'qiluha, yang memahami contoh-contoh, melainkan al-alimun, orang yang berilmu. Jadi nak ambil tazkirah, dia kena faham contoh. Selagi dia tak ada ilmu, maka dia tak akan dapat tazkirah. Sebab itu salafus salih, orang-orang dahulu, bila dia baca Quran, khususnya bila dia baca contoh-contoh yang Allah buat, dia tak faham. Bila dia tak faham, apa berlaku? Dia menangis. Salafus salih bila baca contoh-contoh dalam Quran, dia tak faham, dia akan menangis. Kenapa dia menangis? Dia kata, bakaitu ala nafsi iza qara'tu al-amsilah walam afhamha. Aku menangis ke atas diriku bila aku baca contoh-contoh dalam Quran, tapi aku tak faham. Sebab apa aku menangis? Sebab rupa-rupanya aku adalah orang yang jahil. Sebab Allah kata yang faham contoh ialah orang yang berilmu je. Bila kita tak faham, sebenarnya kita adalah orang yang jahil. Dan bila jahil, sepatutnya kita menangis. Tapi berapa banyak baca Quran tak faham, tambah-tambah contoh-contoh, lagi dia tak faham, tapi dia tak menangis. Sebab apa? Sebab hatinya dah keras. Okey, kita nak faham contoh ni. Allah buat perumpamaan air turun daripada langit, Quran yang turun daripada langit yang merupakan kebenaran seumpama air. Kemudian air pula turun dibawa arus dan dia akan bertakung di tempat yang ada takungan seperti lembah. Dan sebelum ini saya dah beritahukan, Nabi kata, contoh, Nabi pun suka buat contoh, perumpamaan aku yang mengajar ilmu dan menyampaikan hidayah pada manusia seumpama ada 3 tempat. Ini tempat pertama. Tempat kedua, tempat ketiga. Tempat pertama, Nabi kata ilmu yang aku bawa ni seumpama air hujan yang turun di tempat tanah yang subur. Tanah yang subur. Kemudian bila air turun di tanah yang subur, apa berlaku? Tanah tu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan tu akan memberi manfaat kepada orang lain. Ini ulama' lah ni. Bila Nabi ajar ilmu ataupun orang tu belajar ilmu, dia faham semua yang dia belajar, kemudian dia amal, kemudian dia sampaikan. Itu Nabi kata ibarat hatinya ataupun tanahnya adalah tanah yang subur. Satu boleh menakung air, yang kedua boleh menumbuhkan tumbuhan. Yang ni yang Nabi kata khairukum apa dia? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ni jenis tanah yang pertama ataupun jenis hati yang pertama. Bila dia ajar pada mereka Quran ke hadis ke benda yang benar, maka dia umpama tanah yang subur. Bukan setakat dia boleh menakung air, iaitu dia menakung ilmu, tapi dia beramal dan dia boleh bawa ilmu tu kepada orang lain. Jadi kalau tanah yang subur, dia boleh menakung air, kemudian dia boleh menumbuhkan tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan tu dimanfaatkan oleh siapa? Kalau tumbuh-tumbuhan, apa yang paling banyak manfaat daripada tumbuh-tumbuhan? Yang dapat manfaat siapa? Manusia. Tapi sebelum tu prosesnya haiwan. Bila tumbuh-tumbuhan, haiwan akan makan. Ayam, kambing, kan? Daripada kambing, ayam tu manusia pula makan. Jadi tumbuh air menumbuh tumbuhan dan akan menghidupkan jasad manusia. Tapi ilmu yang Nabi bawa pula akan menghidupkan apa? Hati manusia. Jadi serentak, dua-dua ni penting. Air dengan Quran. Kalau air, akhirnya menghidupkan jasad, menghidupkan jasad manusia. Yang ni pula akhirnya menghidupkan hati manusia. Okey? Yang kedua, Nabi kata, dalam masa aku mengajar ni, aku menyampaikan hidayah, hati manusia seperti tanah yang tidak subur.
tanah yang tak subur. Tapi dia boleh menakung air. Ni? Dia boleh menakung air. Tapi tanah tu tak boleh menumbuh tumbuhan. Maka siapa akan dapat manfaat ni? Siapa akan dapat manfaat ni? Orang lain. Orang lain datang ke sini ambil air kan? Kemudian air tu dia guna untuk dia minum, untuk bagi binatang, dan dia akan tanam tanaman. Kemudian tanaman tu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi bukan hati ni. Boleh faham? Nombor 2. Jadi hati nombor 2 ni hati macam mana ni? Dia belajar, tapi dia tak amalkan. Dan kadang-kadang ilmu yang dia belajar, dia tak amal. Tapi dia sampai pada orang. Orang yang dah sampai, orang tu yang dapat manfaat. Sebab hatinya adalah hati yang gersang, kering. Cuma dia boleh menampung air sahaja. Dia boleh menampung ilmu, tapi tak ada kekuatan untuk beramal. Ha? Apa dah? Sungai tengoklah tanah tu subur tak. Kadang-kadang sungai tu tepi tu subur. Ini yang penting tanah ni. Yang ni tanah pertama boleh menakung air, yang kedua subur. Yang kedua tanah boleh menakung air saja tapi dia tak subur. Orang lain yang dapat manfaat, dia sendiri tak dapat. Jadi yang pertama ni ulama kata jenis ulama lain ni. Dapat ilmu je, terus dia amal, terus dia sampaikan. Yang kedua ni siapa? Mungkin kita kot. Kameraman. Kenapa tunjuk ke dia? Ni lah. Samalah. Tiap-tiap hari dia buat rakaman. Tapi ilmu dia sampai tak pada orang lain. Ya, beribu-ribu dapat manfaat. Sampai orang lain boleh faham, boleh mengajar dan boleh buka kelas. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, dia bukan tanah yang boleh menakung air. Dia tanah mendatar. Bila hujan turun, satu dia tak boleh menakung air, yang kedua dia tak subur, lagi tak boleh menumbuhkan. Nombor 2 tanah bukit Ustaz. Boleh ke tak? Tak, dia boleh menakung air. Tanah bukit tak boleh menakung air. Dia boleh menakung air tapi tak subur. Yang ni menakung air dan subur. Yang ketiga, tak boleh menakung air dan tak subur. Dan ulama kata yang ketiga, hati orang-orang kafir. Cakaplah apa, dia tak boleh menampung ilmu. Apatah lagi nak beramal dan nak menyampaikan. Okey? Jadi kita ni masuk bahagian mana ni? 1 dan 2. 1 dan 2. Kita 2. Tak apalah, yang penting jangan nombor 3 jangan. Tapi ada juga orang Islam nombor 3 kan? Ada. Yang jenis tak solat, cerita apa pun tak makan saman kan? Cerita azab neraka pun tak menangis, boleh gelak lagi. Ada. Yang jenis buat dosa 24 jam, tapi dia orang Islam. Dia masuk kat sini nombor 3. Okey? Jadi yang Allah nak beritahu dalam contoh ni apa dia? Manusia kalau tanahnya subur, hatinya subur, dia seperti air. Dia akan bawa ke lembah, kemudian lembah pula tanah yang subur, kemudian dia akan menumbuh tumbuhan, dan manusia ramai akan dapat manfaat daripada tumbuhan tu sebagaimana orang ramai dapat manfaat daripada ilmu dia. Okey? Dan juga Allah nak begitu, itulah tabiat Al-Quran. Tabiat Al-Quran, kalau kena hati yang bersih, kebaikannya akan dimanfaatkan oleh siapa? Quran kalau sampai masuk dalam hati yang bersih, kebaikannya akan dimanfaatkan oleh siapa? Selagi ramai manusia. Tengok Nabi bawa kan? Nabi bawa Quran, dan Quran sampai ke dalam hati Nabi, dan hati Nabi bersih. Ni, tanah yang nombor 1. Maka berapa ramai yang dapat manfaat daripada Quran yang Nabi bawa? Berapa ramai? Satu dunia. Semua yang masuk Islam di seluruh pelosok dunia adalah hasil daripada hati Nabi yang bersih. Hasil daripada hati para sahabat yang bersih. Cuba buka surah Al-Furqan.
Surah Al-Furqan. Ayat pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Tengok Quran ni. Kalau sampai turun kepada hati yang bersih, Allah kata apa? Tabarakalladzi, maha tinggi Allah, maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Quran tu ada sebagai furqan, pemisah antara hak dan batil. Dan turun kepada siapa ni? Abdihi. Jadi ciri-ciri hamba kepada Allah ialah hatinya bersih, hatinya subur. Bila masuk Al-Quran, dia akan amal dan akan sebarkan. Itulah sifat hamba Allah. Kemudian tengok kesannya apa? Liyakuna, supaya Quran itu menjadi nazir kepada siapa? Maksud apa tu? Quran kalau turun pada hati yang bersih, manfaatnya akan dirasai oleh sekalian alam, termasuklah binatang. Termasuklah binatang. Tapi kalau kita belajar dah 5 tahun, 10 tahun, tak ada siapa manfaat. Keluarga dia pun tak dapat manfaat. Itu makna hatinya tanah yang nombor 2 tu. Ataupun mungkin nombor 3. Tanahnya gersang. Ataupun nombor 2, dia boleh menampung ilmu saja. Tapi hatinya tak boleh menyuburkan ilmu tu. Okey? Yang buih ni pula apa dia? Buih ni, air ni tetap bersih. Yang di atas tu, dia akan bawa buih-buih kan. Buih tu adalah bila air tu bersih, dia akan pisahkan apa yang tidak bersih. Maka sama juga bila Quran tu masuk ke dalam hati yang bersih, dia akan pisahkan apa yang kotor dalam hati. Apa dah sifat dengki, tak sabar, panas barat, itu macam buih. Kalau dia terima Al-Quran, buih-buih yang kotor, sifat-sifat terkeji akan terkeluar daripada hatinya seumpama buih. Kita nampak kan buih di atas laut kan? Tapi sekarang, bila hati dia kotor, dia tak akan nampak ni. Dia tak dapat beza buih yang kotor dengan air yang bersih. Akhirnya, ramai manusia ambil apa dia? Ambil apa? Ambil buih zabada. Zabada ni buih, sampah, kotoran. Yang ni yang ramai manusia ambil. Yang Quran dia tak ambil. Sebab apa? Sebab hatinya tidak bersih. Okey, kemudian contoh yang kedua. Wa mimma, dan dari apa yang yuqiduna, mereka nyalakan. Okey, sekarang contoh kedua iaitu api yang mereka nyalakan ke atasnya. Finnar, dalam api. Dinyalakan apa ni? Besi ataupun bahan galian. Untuk apa ni? Ibtigha, kerana mencari ataupun memproses hilyah. Hilyah barang kemas lah, perhiasan. Seperti gelang, rantai, cincin, au mata', ataupun apa yang menyeronokkan. Kita kalau besi ke, sebelum jadi besi tu, kita proses dulu tak? Kan? Kita proses tak? Kita proses melalui api kan? Kemudian keluar tak yang tak elok tu? Percikan apa semua kan? Yang tak elok, yang tak
yang tak kuat tu kita buang. Maka Allah kata api pun sama. Selepas daripada kita ambil yang bersih apa dah? Yang kita buat perhiasan, cincin, gelang, ataupun mata, kerusi, meja, besi tingkap dan sebagainya. Selepas tu yang kita buang tu apa dah? Zabada. Buih-buih. Ataupun kotoran. Lebihan. Mislu. Sepertinya. Seperti apa ni? Seperti buih yang daripada air tadi. Dua-dua zabada. Boleh ke? Boleh. Boleh faham? Kemudian Allah kata kazalika, demikian itulah yadribullah, Allah membuat perumpamaan hak dan batil. Jadi dua contoh sini ya. Air dengan apa tadi? Api. Jadi dua contoh ni, api dengan air ni sebenarnya Allah nak buat contoh apa dah? Hak dan batil. Okey? Kalau air, mana yang hak? Adalah contoh ni kalau air ada buih kan? Api pun ada lebihan kotoran dia. Jadi mana yang hak? Hak ialah air. Hak ialah api. Yang batilnya apa dah? Buih ni. Yang kotoran, yang lebihan tu adalah batil. Sama juga yang hak ialah Quran. Yang batil ialah nafsu syahwat. Maka Allah kata apa? Fa amma zabadu, maka ada pun az-zabadu, buih-buih, fayazhabu, lalu ia akan hilang. Yazhabu ni pergi, jufaan berselerak, jufaan mutafarriqan, iaitu berselerak. Dia akan pergi, hilang, berselerak ataupun bertaburan. Wa amma, dan adapun ma yanfa'u, apa yang memberi manfaat, an-nas kepada manusia, fayamkusu, maka ia akan kekal di bumi. Boleh faham? Jadi air ni hak, kekal tak di bumi? Kekal. Tapi buih ni batil, dia tak kekal, hilang macam tu je. Betul tak? Kalau kita pergi kat sungai, air sungai tu sentiasa ada je. Tapi buih itu akan hilang. Maka begitu juga Allah nak begitu, Al-Quran tu adalah kebenaran. Maka dia akan kekal. Walaupun macam-macam perancangan musuh dan kejahatan musuh begitu besar dan tanpa henti untuk menghancurkan Islam. Tapi Al-Quran kekal. Kebatilan hilang. Cuba kita tengok. Nabi bawa dakwah. Tapi dakwah yang dibawa Nabi ada tak sampai hari ini? Tapi apa yang dibawa oleh Abu Jahal, ke mana sekarang? Yang dibawa oleh Abu Jahal, Abu Talib, ke mana sekarang? Hilang. Supaya kita lebih nampak, dia kebatilan ni bukan saja berhala. Contoh kita belajar Quran, dengan kita belajar buku yang selain daripada Al-Quran. Banyak tak kita belajar buku-buku yang bukan daripada agama, daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Geografinya, sejarahnya dan sebagainya. Sekarang duduk kat mana buku tu? Duduk kat mana buku tu? Betul ke ada kat rumah ni?
recycle, hancur kan. Itu zabada yazhabu jufa'an. Tapi Quran yang dibaca oleh mak nenek moyang kita dan oleh kita sendiri sampai hari ini ada lagi tak? Ada. Bahkan kita lagi hebat. Dulu mungkin kita baca saja, tapi sekarang kita tadabbur. Dia kekal. Sebab apa? Dia adalah al-haq. Dulu kalau kita, zaman saya lah, masa kita belajar tingkatan 5, kita belajar buku apa? Hikayat hantu kan? Sekarang ada lagi tak? Tak ada dah. Sebab apa? Sebab dah zabad. Hilang, hancur. Lepas tu ada apa? Badai semalam kan? Badai semalam, hilang juga. Semua tak tahu ni. Sebab apa tak tahu? Kenapa orang sekarang tak tahu? Sedangkan dia silibus di sekolah untuk subjek SPM. Tapi orang sekarang tak tahu. Kenapa? Sebab dia zabad. Hilang macam tu je. Dia kebatilan. Yang kekal benda, subjek Al-Quran sentiasa ada. Dan Allah ulang sekali lagi, begitulah Allah buat perumpamaan kepada manusia. Okey. Pengajaran daripada contoh ni apa dia? Tazkirahnya apa? Manusia sekarang, kalau kita tengok contoh ni, dia antara air dengan buih. Yang mana dia ambil? Buih. Kan? Sebab apa? Sebab apa? Ha? Sebab dia tak faham contoh ni. Dia tak faham contoh. Dan Allah sebut apa tadi? Tidak ada yang memahami contoh melainkan orang yang apa? Berilmu. Surah apa? Tidak ada yang boleh ambil contoh dan faham contoh melainkan orang yang berilmu saja. Jadi siapa yang tak berilmu, akhirnya dia ambil apa? Dia ambil buih. Al-Haq, Quran dia tak ambil. Berapa ramai bersembah kosong, berapa ramai ada Facebook, berapa ramai yang Instagram, dia berjam-jam setiap hari, tapi Quran dia tak baca. Itu adalah seumpama buih, zabad. Okey? Ini sama, kazalika yadribullahu al-amsal, sama dengan ni sebelum tu. Kemudian lepas ni, hasil daripada contoh ni, apa hasil dia? Hasil daripada contoh, hasil daripada contoh, akhirnya lahirlah dua kumpulan manusia, dua golongan manusia. Golongan pertama, lillazina, kepada orang-orang yang istajabu, yang menerima ataupun menyahut, yang mereka menerima apa ni? Li rabbihim, menerima kepada Tuhan mereka, maksud menerima ni Quran, menerima perintah-perintah Tuhan mereka, perintah-perintah Tuhan mereka. Mereka bukan minda, mereka belajar contoh, mereka faham, akhirnya mereka menerima al-haq. Bagi mereka apa? Apa janji Allah? Al-husna. Al-husna apa dia? Agak-agak lah kalau Allah yang balas lah, apa dia? Surga. Al-husna surga. Surga. Dan orang yang menolak pula kebenaran, dia tak nampak contoh ni, dia tak faham, dia masih ambil buih, ambil kotoran. Maka bagi orang ni apa balasannya? Wallazina, dan orang-orang yang lam yastajibu, tidak mereka yastajibu, menyahut kepada Allah, makna mereka menolak perintah Allah dalam Al-Quran. Bagi mereka ni apa balasan? Lau, jikalau sesungguhnya bagi mereka yang menolak kebenaran ni, kalaulah, Allah kata lau. Lau ni mana? Andaian. Jikalau orang yang menolak Quran, menolak kebenaran ni, jikalau bagi mereka ma fil ardi, apa yang di bumi. Berapa banyak ni? Jami'an.
Jami'an apa mana? Semua. Kesemuanya. Jadi kalau dunia ni, kita ada berapa, kita memiliki daripada dunia ada berapa persen? Baju ni harga RM50, telefon harga RM1,000 kan, rumah harga 1 juta, kereta harga setengah juta kan. Tapi Allah kata kalau bagi orang yang menolak ni bukan 1 juta, bukan 10 juta, tapi semua sekali yang di bumi adalah milik dia. Dan wa mislahu dan seumpamanya, mana sekali ganda lagi. Dia menolak Al-Quran, tapi jikalau dia ada dunia, dia dapat dunia 2 kali ganda. Semua sekali dia dapat, milik dia. Tapi akhirnya dia masuk neraka. Agak-agak dia nak buat apa dengan dunia ni? Laftadau, pasti ma'ahu ni bersamanya. Pasti mereka akan menebus dirinya dengannya. Dengan apa ni? Dengan semua dunia tu. Apa yang Allah nak beritahu ni? Ni orang yang tak beriman, orang kafir ataupun orang Islam yang namanya Islam, dia menolakkan lam yastajibu. Kemudian dia dapat berapa banyak dunia? Bukan banyak pun. Tak apalah. Allah buat andaian. Kalau mereka, hasil mereka tolak Al-Quran, mereka dapat dunia ni semua milik dia. Tapi bila di akhirat, mereka akan dimasukkan ke neraka. Mereka akan buat apa dengan semua dunia yang miliknya? Mereka akan tebus. Makna apa tu? Apa yang Allah nak beritahu? Apa yang mereka usahakan, walaupun semua dunia tu milik dia, 1 sen pun tak ada nilai. Sebab tak boleh selamatkan mereka daripada azab Allah. Orang beriman selamat daripada neraka. Bahkan dapat, masa tu orang beriman memiliki dunia berapa banyak? Berapa banyak? Kalau sikit kan? Kalau sikit, kenapa orang beriman dapat dunia sikit tapi lepas daripada azab? Orang kafir ni memiliki semua dunia tapi tak lepas. Kenapa? Apa dah? Macam mana tu? Tapi macam soalan, dia macam ada kekeliruan. Orang kafir memiliki semua dunia, tapi tak boleh selamatkannya daripada neraka. Orang Islam dapat dunia sikit je, tapi dapat selamatkan. Apa dia? Orang Islam, dia guna dunia untuk beriman kepada Allah. Dia guna dunia untuk istajabu. Dia guna dunia untuk beriman kepada Allah. Orang kafir pula guna dunia untuk menolak Tuhan. Itu jadi tak selamat. Boleh? Jadi kita memiliki dunia salah ke tak? Tak salah. Tak salah, tapi gunalah dunia untuk beriman kepada Allah. Bukan untuk jadi hamba kepada dunia. Alat untuk mencapai tujuan itu. Ya. Jadi nak selamat daripada azab Allah, perlu tak memiliki dunia yang banyak? Perlu. Tak perlu, Ustaz. Ini pemikiran Dajjal. nak selamatkan daripada api neraka, perlu tak memiliki dunia yang banyak? Tak perlu. Buktinya apa? Ni orang kafir kalau ada semua dunia pun tak selamat juga. Tapi untuk selamat daripada azab Allah hanya perlu istajabu. Guna dunia untuk menyahut perintah Allah. Dapatlah syurga. Subhanallah. Kemudian mereka tak dapat selamat. Allah kata apa? Ulaika, mereka itulah lahum, bagi mereka, su'ul hisab. Su' apa dah?
Hisab bagus tak? Sesiapa yang dihisab di akhirat, bagus tak? Sesiapa yang dihisab di akhirat, mana alamat baik ke tak baik? Tak baik. Tapi bukankah Nabi ajar, Nabi selalu baca doa dan ajar sahabat baca doa ni, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi orang yang kena hisab ni di akhirat, tanda baik ke tanda tak baik? Tanda baik. Ini orang kafir ni dapat hisab. Dan ada satu lagi hadis Nabi kata apa? Man husiba halak. Hadis sahih. Siapa je dihisab di akhirat memang celaka. Memang celaka. Tapi dalam hadis ni Nabi minta tak hisab? Minta. Cuma yang Nabi minta hisab apa? Jadi apa beza ni? Ni Aisyah bertanya ni. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, dalam hadis lain kamu kata siapa dihisab celaka. Tapi kamu juga selalu minta hisab. Hisab yang mudah. Macam mana tu?" Maka Nabi pun jawab, hisab yang mudah ialah sebenarnya bukan hisab. Dia hanya Allah tunjukkan amalan kita, bukan di khalayak ramai. Allah panggil seorang-seorang. Epa, mari sini. Allah pun sebut, dosa kamu sekian, dosa kamu sekian. Seorang sama seorang. Dan Epa pun mengaku satu persatu dan Epa dah yakin dia memang ahli neraka. Lepas tu, last sekali Allah kata apa? Ini contohnya apa? Contoh. Kemudian Allah kata apa? Dosa kamu ni yang begitu banyak dan kamu sendiri dah mengaku, kat dunia aku tutup. Tak ada siapa tahu. Dan di akhirat ni aku ampunkan. Itu mana hisab yang yasira. Apa pun dibenarkan masuk syurga. Pun jangan perasan, itu contoh. Tapi hisab yang celaka apa dah? Ni, siapa dihisab? Celaka ni. Ada perkataan su. Apa makna su? Hisab yang buruk. Kalau setakat hisab saja, okey lagi. Dan lagi okey kalau ada yasira. Okey? Bagi orang yang tak menyahut perintah Allah, tak menerima al-haq, al-Quran, Allah kata bagi mereka su'ul hisab. Apa makna su'ul hisab? Dalam tafsir mengatakan Allah akan hisab satu persatu walaupun sebesar zarrah. Semua dosa Allah akan hisab dan semua akan dibalas. Tak ada satu yang terkecuali. Mana hisab yang paling teruk tu. Kemudian wa ma'wahum. Wa ma'wahum, bagi mereka hisab yang buruk. Dan ma'wahum. Apa makna ma'wah? Ma'wah ni tempat kembali. Dan tempat kembali mereka neraka Jahannam. Kenapa Allah guna perkataan ma'wah, tempat kembali? Allah boleh tak buat ayat mereka masuk neraka? Boleh kan? Boleh je. Tapi beza tak? Tempat kembali dengan mereka masuk neraka. Beza tak? Beza. Apa beza? Bahasa Melayu. Balik satu tempat yang dia takkan keluar dari tempat tu. Bila sebut tempat kembali, mereka takkan keluar lah. Itulah tempat mereka. Macam saya kembali ke rumah saya. Maka saya takkan keluar lah. Kalau keluar pun balik situ balik. Sebab itu tempat kembali. Tapi kalau masuk neraka, ada kemungkinan tak keluar. Ada? Jadi kalau kita tadabbur perkataan ma'wah dah menakutkan. Makna apa ni? Kekal. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk, bi'sa seburuk-buruk. Mihad, alam naj'alil arda mihada.
Jadi apa makna alam naj'alil arda mihada? Bukankah kami jadikan bumi itu mihada? Mihada makna hamparan yang rata, yang selesa macam ni. Ni selesa je. Kalau ada kapet lagi selesa. Itu maksud mihada. Tapi sekarang seburuk-uruk mihada. Apa makna? Adakah neraka tu selesa? Adakah neraka tu seperti hamparan? Bukan. Ini dia panggil apa ni? Apa? Hina dan perli. Allah kata itulah sebaik-baik tempat yang selesa. Macam kita, orang tu mencuri, membunuh kan. Bila nak dihantar ke penjara, warden cakap apa? Warden penjara kata apa? Inilah hotel 5 bintang. Sakit hati tak? Jadi Allah kata, itulah sebaik-baik tempat yang terbaik. Seburuk-buruk tempat yang terbaik. Dan bila Allah kata bi'sa ni seburuk-buruk, makna apa? Tidak ada lagi yang lebih buruk daripada itu. Jangan kamu fikir lagi. Ada lagi tak? Tak ada dah. Ini yang paling teruk dah. Okey, boleh ke? Jadi kaitan ayat 17 dengan 18 apa dia? Ayat 17 Allah buat contoh. Antara hak dan batil. Hak tu seperti air hujan yang turun. Dan air hujan tu turun pula, kalau turun tempat yang subur, dia akan, kebaikannya akan melimpah. Sama juga Quran, kalau turun pada hati yang bersih, dia akan membawa kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana Nabi kata, sebab orang yang paling Allah suka, orang yang paling banyak memberi kebaikan pada orang. Dan selain pada air, ada apa? Zabad, buih-buih, kotor-kotoran, sampah-sampah. Jadi ada dua je. Kamu nak air ke, kamu nak sampah? Kamu nak Quran ke, kamu nak nafsu syahwat? Maka akhirnya ayat 18 Allah beritahu. Hasil daripada contoh dua ni, lahirlah dua golongan manusia. Kebanyakan manusia mengambil sampah. Kebanyakan manusia mengambil buih-buih yang tidak ada faedah. Sebab apa? Apa punca? Hati tak bersih. Sebab tidak ada ilmu kan? Sebab yang faham al-haq hanyalah al-alimun, orang yang berilmu je. Sebab tu saya nak nasihatkan pada orang asyik baca Quran je. Tapi tak nak faham, takutlah. Dan sepatutnya kamu menangislah. Sebab Allah kata orang yang tak faham contoh adalah orang yang jahil. Baca Quran 30 tahun, 30 kali khatam, Allah labelkan mereka ni adalah orang yang jahil. Bahkan dalam surah Baqarah Allah labelkan ummiyun, buta huruf. Dan dalam surah Al-Furqan Allah kata apa? Satu lagi, Allah sifatkan, Allah puji orang beriman yang bila baca Quran, apa sifat dia? Sifat ibadur rahman wallazina iza sukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyanan. Tengok Allah puji ibadur rahman. Siapa ni? Antaranya iaitu orang-orang yang iza zukiru, bila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, apa sikap orang yang beriman ni? Ibadur rahman. Bila dibaca Quran, bila dibaca ayat Quran padanya, lam yakhiru, mereka tidak tunduk ke atas ayat tersebut seperti orang yang summan. Apa makna summan? Pekak. Dia baca Quran 30 juzuk, khatam berapa kali, tapi tak faham. Allah kata dia tu macam orang pekak je. Dan wa umyanan, orang yang buta. Tengok contoh, tengok kebesaran Allah, dia tak nampak, dia seumpama orang buta. Jadi orang beriman, ibadur rahman, bila baca Quran ataupun dibaca Quran padanya, dia tidak seperti orang buta dan tidak seperti orang yang pekak. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat pekak dan buta ketika membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Ayat apa? 21 surah Ali Imran.
Ya, sama. Terlalu banyak Allah buat contoh-contoh dalam Al-Quran. Semuanya tujuan untuk supaya manusia faham dan supaya akhirnya manusia yatazakkarun, mengambil tazkirah, peringatan. Adakah terdapat dalil yang menjelaskan masih ada peluang untuk tergolong 70,000 orang masuk surga tanpa hisab? Ente baca kat mana tu? Sini. Ada juga dalil menjelaskan masih ada peluang untuk tergolong tanpa hisab. Tak ada pun? Nanti tengok tu, Nurza tu. Apa jawapan terbaik kepada ibu bapa kita jika diajar oleh ustaz-ustazah mereka di masjid tidak berasaskan dalil? Oh, orang tua ni kalau nak tegur sangat sensitif lah. Maka cara yang terbaiknya kita ajak dia ataupun kita bagi ruang pada dia untuk mendengar semua pihak. Jangan kita terus hukum ustaz yang dia belajar tu tak betul, bid'ah, jangan. Sebab itu sangat sensitif. Bila kita hukum ustaz yang dia belajar dah berpuluh tahun, mungkin dah berpuluh tahun, bid'ah, tak betul, amalan tak diterima, sangat-sangat mengguriskan hatinya. Jadi salah satu cara mungkin kita buka ruang untuk dia, bagi peluang supaya dia juga mendengar daripada ustaz-ustaz yang lain. Mungkin daripada situ dia akan berfikirlah mana yang terbaik, mana yang ada dalil, mana yang tak ada dalil. Satu. Yang kedua, untuk mengubah mak bapak ni, yang paling besar juga samalah dalam konsep berdakwah, yang paling penting ialah akhlak. Kadang-kadang mak bapak kita akan berubah, akan ikut kita bukan dengar apa yang kita cakap. Tapi bila tengok perubahan kita, tengok akhlak kita, tengok hormatnya kita pada mereka, kasih sayangnya kita pada mereka, itu akan mengetuk pintu hatinya. Daripada yang kita bercakap, berapa ramai anak yang bercakap macam-macam pada mak bapak, tapi mak bapak tak endah pun. Sebab apa? Anak cakap lain tapi buat lain. Kadang-kadang tanya khabar mak bapak 2-3 bulan pun tak ada. Mak bapak perlukan bantuan, orang lain sampai dulu, dia pun tak ke mana. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang menyebabkan penghalang untuk kita menegur mak bapak kita. Wallahu a'lam. Mana dia? Itu dah ada. Naik lagi. Bagaimana tu? Bagaimana nak mengenali orang mukmin dan ciri-ciri orang munafik di kalangan masyarakat Islam sendiri? Dia sebenarnya macam mana nak mengenali ciri-ciri orang mukmin? Sebenarnya bukan kewajipan kita kenal orang tu beriman ataupun munafik. Tapi kewajipan kita ialah memastikan kita ada sifat orang beriman dan jauh daripada sifat munafik. Cukup. Bukan tugas kita. Kita diutuskan bukan untuk menilai orang. Kecuali orang tu bawah tanggungjawab kita, seperti anak ke, isteri ke, pekerja kita ke, okey. Tapi kalau yang tak ada kaitan di bawah kita, biarlah. Cuma kita tunjuk jalan yang betul. Dia nak buat ataupun tak, dia ada sifat munafik ke, itu masalah dia dengan Allah. Jadi yang paling penting kita nilai diri kita. Ada tak ciri-ciri orang beriman? Ibadur Rahman yang Allah sebut dalam Quran. Dan sifat-sifat munafik masih ada tak dalam hati kita? Kita pastikan diri kita. Allah kata apa? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan bertanggungjawab terhadap dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tak akan memikul dosa orang lain. Wallahu alam. Di antara 73 golongan, hanya satu golongan terpilih. Adakah lagi dia?
Adakah lagi 72 golongan itu dalam kategori buih dan sampah sarap? Seperti perumpamaan, ya, Nabi sebut dalam satu hadis sahih, kullu ummati yadkhulu al-jannah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk syurga kecuali orang yang aba. Sahabat pun tanya, waman ya'ba, siapa yang ingkar ni ya Rasulullah? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku, dakhalal jannah, masuk syurga. Waman asani, dan siapa yang derhaka pada aku, faqad aba, dialah yang ingkar. Subhanallah. Jadi kalau ikut hadis ni, yang daripada 73 puak tu, yang satu golongan yang selamat, yang Nabi sifatkan, yang taat pada Allah dan Rasul. Itu je. Nama apa, bangsa apa, itu tak penting. Yang penting sifat. Kalau dia ada sifat taat pada Allah dan Rasul, selamatlah, termasuk satu golongan. Tapi kalau dia ada sifat ingkar perintah Allah dan Rasul, dia termasuklah 72 golongan. Termasuklah dalam golongan yang mengambil buih. Yang ambil buih itu yang 72 golongan. Sebab yang ambil Quran, yang hadis, yang satu golongan saja, iaitu yang taat pada Allah dan Rasul. Apakah contoh kebaikan yang mendapat kebaikan kepada semua manusia? Kebaikan yang mendapat kebaikan, yang boleh memberi kebaikan pada semua manusia. Tidak ada kebaikan yang paling besar manfaatnya melainkan kebaikan kita menyampaikan kebenaran. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau kamu boleh menunjuk ilmu pada seseorang sehingga dia beriman, dia kenal Tuhan, dia tahu hidayah Allah dengan ilmu yang kamu tunjuk, maka itu lebih baik daripada humrin na'am, unta yang gemuk yang merah, iaitu harta yang paling mahal ketika zaman Nabi. Dalam satu riwayat, lebih baik daripada terbitnya matahari. Terbit matahari ni, matahari terbitkan, matahari satu je, tapi cahaya dia boleh menyinari satu dunia dan boleh dimanfaatkan oleh semua manusia. Itu satu matahari. Jadi Nabi kata, kalau kamu menunjukkan ilmu yang membawa orang itu beriman kepada Allah, maka ia lebih besar daripada ganjaran terbitnya matahari. Jadi apa kebaikan yang paling besar yang dimanfaatkan oleh manusia ialah al-haq, kebenaran, sampai ke Al-Quran. Sebab tu Nabi 23 tahun Nabi cerita pasal Al-Quran sahaja. Cerita pasal ketuhanan, cerita pasal akhirat, cerita pasal surga neraka, cerita pasal kebenaran. Dan semua yang beriman tu sebab dipandukan oleh Al-Quran. Kita nak cerita bab ekonomi, ceritalah. Nak cerita bab apa lagi? Bab rumah tangga, ceritalah. Mungkin membawa kebaikan, tapi semua tu tak boleh lawan kebaikan daripada Al-Quran. Sebab dia adalah syifa'un wa rahmatun lil alamin. Syifa' dan rahmat untuk semua sekalian alam. Wallahu alam. Ada dalil tak bila masuk tandas kena pakai penutup kepala supaya tidak kena kencing syaitan? Tak ada dalil lah. Tak ada dalil. Yang ada dalil ialah wanita bila keluar rumah kena tutup kepala. Itu ada dalil. Dia tak tutup pula yang ada dalil tu. Berapa ramai yang tutup kepala masa nak masuk tandas? Takut syaitan kencing. Tapi bila keluar rumah, wanita dia buka aurat. Dia tak takut syaitan kencing. Sebab apa? Masa tu dia pun dah syaitan. Okey. Mana Azhar? Soalan tadi. Azhar? Mana soalan tadi? Adakah boleh seorang perempuan mengasingkan diri daripada masyarakat sebab untuk menjaga diri dan hati daripada maksiat? Cuma belajar melalui online sahaja. Cuma keluar rumah jika perlu untuk mengurus anak dan pengurusan hidup. Dia sebenar, boleh. Jawapannya boleh. Pernah berlaku tak? Pernah. Iaitu berlaku pada isteri Nabi SAW. Apa nama ni? Setelah Nabi kahwin Saudah binti Zam'ah. Lepas Nabi kahwin Saudah binti Zam'ah, Nabi kahwin pula Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Saudah ni isteri yang tua, dah berumur,
Lepas tu Nabi kahwin dengan Aisyah yang anak dara dan muda. Maka Saudah rasa macam dia akan dipinggirkan oleh Nabi, sehingga dia bagi giliran dia kepada Aisyah. Yang penting Nabi jangan ceraikan dia. Dia nak status isteri Nabi itu. Nabi tak bagi giliran pada dia pun tak ada masalah. Dan diriwayatkan selepas itu Saudah binti Zam'ah duduk dalam rumah dan tak keluar sehinggalah mayatnya keluar. Jadi boleh tak seorang balu mengasingkan diri duduk kat rumah untuk fokus pada ibadat dan supaya hatinya tak rosak, supaya dia tak berdosa? Jawapannya boleh. Tetapi kalau dia keluar bergaul dengan masyarakat, dia boleh sampaikan ilmu, boleh berdakwah, itu lagi afdal. Lagi afdal. Sebab Nabi kata sebaik-baik kamu bukannya duduk kat rumah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar. Bila nak mengajar orang, kena bergaul dengan orang. Bila nak mengajar, kena ada orang. Kena keluar rumah. Jadi jawapannya, boleh tak balu duduk kat rumah, buat maksiat, buat ibadat, untuk mengelakkan daripada maksiat, hati rosak dan sebagainya? Jawapannya boleh. Tapi yang terbaik, yang afdal ialah berdakwah. Kalau ada ruang berdakwah di luar, berdakwahlah. Semoga ilmu yang kita ajar tu akan dimanfaatkan dan kita akan terus dapat pahala setelah kita meninggal. Wallahu a'lam. Apakah kaifiat kunut nazilah? Adakah ianya daripada Nabi? Ya. Kunut nazilah ialah, nazilah makna nazilah yang turun, iaitu musibah yang turun ataupun bala yang menimpa. Jadi kunut nazilah tu tidak ada doa khusus. Sebab dia bergantung pada musibah yang menimpa. Contoh yang Nabi baca kunut tu sebab 70 orang sahabat dibunuh. Sahabat pula adalah penghafal Al-Quran, Qurra, dibunuh dengan kejam. Maka Nabi pun baca doa kunut nazilah. Jadi kunut tu sesuai dengan peristiwa. Jadi kalau kita nak baca kunut nazilah, tak perlu kita ambil daripada Nabi. Sebab peristiwa berbeza, musibah berbeza. Macam sekarang musibah COVID-19 kan. Takkan nak ambil doa daripada kunut nazilah Nabi yang berkenaan dengan 70 orang sahabat yang dibunuh. Wallahualam. Bila mana kita kena dahulukan diri kita daripada orang lain? Dia kadang-kadang kita dahulukan diri kita menyebabkan kita tak selamat. Kadang-kadang kita dahulukan diri kita menyebabkan kita tak selamat. Contoh, kita asyik pentingkan diri kan. Berapa ramai yang miskin di luar kita tak bantu. Kita dahulukan diri kita. Kita tak akan selamat. Dan kadang-kadang untuk kita selamat, kita kena dahulukan orang. Kadang-kadang makanan kita cukup, ada lebihan sikit, kita dahulukan orang. InsyaAllah itu adalah boleh selamatkan kita. Jadi tengok keadaan. Kadang-kadang kita dahulukan orang, kita tak selamat kan. Kadang-kadang kita dahulukan orang, kita tak selamat. Contoh, kita duk mengajar anak orang, kita duk berdakwah di luar, tapi anak kita terbiar kat rumah. Anak kita tunggang langgang, duk baca, main game apa semua kan, duk bergaduh, bertumbuk. Kita duk, hendaklah kita hidup berkasih sayang kan. Anak kita bergaduh kat rumah. Itu kita tak selamat. Jadi tengok situasi. Ada ketika kita kena dahulukan diri kita, ada ketika kita kena dahulukan orang, baru kita selamat. Wallahualam. Betulkah orang yang tidak amalkan sunnah Nabi dalam melakukan ibadah bid'ah akan masuk neraka Jahannam? Tak, tengok keadaan lah. Kalau dia tak amalkan sunnah Nabi sebab dia jahil, dia tak akan masuk neraka. Allah dah katakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sehingga kami utuskan Rasul. Kalau dakwah tak sampai pada mereka, sunnah Nabi pun mereka tak faham, dan mereka mati dalam keadaan buat benda bid'ah, mereka tak akan masuk neraka. Sebab mereka bukan tak nak, tapi tidak ada orang yang mengajar mereka. Berbeza dengan orang yang dah belajar, dah tahu sunnah Nabi, tapi masih menolak. Yang tu ada kemungkinan dia akan masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia merendahkan sunnah Nabi, dia mengingkari sunnah Nabi, dan melebihkan amalan manusia daripada amalan Nabi yang merupakan wahyu. Wallahualam. Adakah terdapat dalil membenarkan masih ada peluang untuk tergolong 70,000 masuk syurga tanpa hisab?
InsyaAllah. Tak, soalan tu tak sepatut ditanya. Jadi macam ada peluang baru nak buat kan. Orang beriman kena usaha menjadi orang yang bertawakal. Orang yang ada cukup syarat untuk masuk dalam golongan 70,000. Buat je. Kalau dah cukup pun, paling-paling kurang, kita akan dapat yang terbaik. Tapi kalau nak tahu, ada tak? Ada peluang tak? Tak ada. Okeylah, saya tak nak buat lah. Jadi akhirnya kita tak akan buat yang terbaik. Satu. Yang kedua, sebenarnya, kalau ikut pandangan saya lah, sebab ada dua hadis. Satu, Nabi kata 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab. Satu lagi hadis, pelengkap kepada hadis ni ialah setiap orang, setiap satu daripada 70,000 akan ada pula 70,000 yang lain. Jadi berapa ramai? 70,000 kali 70,000, maknanya jumlahnya besar. Jadi buat aja, semoga kita boleh masuk dalam kumpulan tu. Jawapannya saya tak tahu. Ada masih kota dah penuh ke atau belum? Saya tak tahu. Tapi kewajipan kita, jadilah orang yang terbaik. Kalau ada peluang, boleh masuk kumpulan tu. Kalau tak ada pun, boleh masuk syurga. Wallahualam. Perlukah? Apa maksud hisab yang dimasukkan oleh Nabi? Dalam satu riwayat, Aisyah, Allah hisab perseorangan dan Allah sebut satu persatu dosanya, kemudian dia diampun oleh Allah. Inilah hisab yang buruk. Saya dah terangkan tadi. Perlukah kita nasihat-menasihati kepada yang baik, kelak akan dicemuh bila adakan? Oh, tak faham Perlukah kita nasihat-menasihati kepada yang baik, kelak akan dicemuh pula? Adakah? Tak sekarang nak nasihat orang ke, nak suruh orang puji? Biar jelas matlamat. Kita berdakwah, biar jelas matlamat. Nak jalankan tanggungjawab, nak sampai ke kebenaran, ataupun nak orang puji. Kalau nak orang puji, duduk diam je. Tapi kalau nak sampaikan dakwah, yang mana semua kebaikan, biasanya orang tak suka, dan biasanya orang kecemuh. Itulah tabiat dakwah. Nabi pun orang kata gila, Nabi pun orang kata tukang sihir. Bahkan dalam Quran sebut, tidak ada seorang Nabi pun yang berdakwah, mereka semua dituduh tukang sihir, dituduh gila. Itulah tabiat dakwah. Jadi kalau kita tak nak dicemuh, kita akan meninggalkan satu tanggungjawab besar, iaitu berdakwah. Hanya semata-mata nak orang puji kita. Salah tu. Jadi buatlah kerja dakwah walaupun dicemuh. Sebab dicemuh itu satu sunnatullah. Macam mana dengan kencing berdiri? Adakah satu dosa? Tak ada dalil lah. Tidak ada dalil kencing berdiri adalah berdosa. Yang ada dalil ialah kencing sampai merecik, sampai kena pakaian, itu dosa dan menyebabkan solat kita tak sah. Itu memang ada dalil. Ada orang kencing duduk tapi air kencing dia merebak, kena pakaian, itu berdosa. Ada orang kencing berdiri tapi air kencing dia tak merebak, tak berdosa. Tak ada dalil lah. Wajib kencing duduk. Wallahualam. Mana? Soalan tak ada. Adakah bernikah itu juga dalam sunnah Nabi? Menurut seorang mufti, bernikah itu bukan sunnah, mohon pencerahan. Adakah bernikah itu juga dalam sunnah Nabi? Menurut seorang mufti, bernikah itu bukan sunnah. Mohon pencerahan. Kalau kita baca dalil, sebenarnya dalil yang menunjukkan wajib tutup muka tu adalah lebih kuat, lebih sahih. Dalam surah Al-Ahzab ada, surah An-Nur pun ada, dan hadis-hadis banyak menunjukkan isteri Nabi berniqab. Isteri Nabi berniqab. Ada orang kata itu khas untuk isteri Nabi. Sebenarnya hujah tu kepada mereka, ke atas mereka, bukan kepada kita. Kalau dia kata itu khas untuk isteri Nabi, logiknya kalau isteri Nabi yang bersih, yang jauh daripada maksiat pun kena pakai niqab, yang kamu tu lagi tak bersih hati, lagi kena elak daripada fitnah, lagi kena pakai niqab. Jadi dia ulama beza pendapat. Ada mengatakan niqab ni adalah wajib, kalau tak pakai berdosa. Mereka ada dalil. Ada satu lagi pendapat mengatakan niqab ni tak wajib.
aurat wanita satu badan kecuali muka dan tangan. Itu dua-dua pendapat, dua-dua ada dalil. Jangan kita kata yang pakai niqab tu tak ada dalil, bukan sunnah Nabi, jangan. Jangan. Buatlah kajian, Google lah tengok dalil-dalil yang mewajibkan pakai niqab dan juga pendapat yang mengatakan tak wajib. Kita bandingkan. Mereka yang mengatakan wajib pakai niqab bukan hujah kosong. Ada dalil dari Quran, ada dalil pada sunnah. Kalau kita tak setuju, itu soal lain. Tapi jangan menafikan dengan mengatakan itu bukan sunnah Nabi. Dah cukup Okey, kita tutup. Kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.